Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aidil di mentor di sini, dan hari ini kita akan buat PT3 percubaan dari negeri Kelantan. Okey. Dan mari kita mulakan. Okey, ini adalah muka surat yang mempunyai banyak formula. Kalau awak tak ingat apa formula dia, boleh rujuk kat sini. Setiap kali dekat peperiksaan matematik kan ada benda ni. Yang ni ada 3 lah. Bukan ada 3, ada 2. Okey, mari kita mulakan dengan bahagian A. Bahagian A mengandungi 20 markah. Antara berikut yang manakah nilainya yang terkecil? Okey. Nilai yang terkecil dia sentiasa negatif. Jadi jawapan dia A, sebab 23 ni ada simbol tolak kan kat depan dia ni. Ini bermaksud dia ni lebih negatif daripada 16. Jadi jawapan dia A lah, dia paling kecil. Okey, 2. Cari gandaan sepunya terkecil GSTK bagi 15 dan 30. Okey. Ini 15, ini 30. GSTK tu kita kena buat macam ni. Okey. Mula cara untuk mulakan GSTK adalah kita kena mulakan darab dengan 1. Okey, 15 darab 1, 15. Apa lagi? Okey, lepas tu 15 darab 2. 15 darab 2 adalah 30. Okey, mungkin dah sampai sini. Okey, 30 pula. Kita darab dengan 1 dulu. 30 darab 1 adalah 30. Okey, kita dah sah dan dapat jawapan 30 dengan 30. Sebab nombor dia sama, jadi dia sepunyaan. Jadi jawapan dia adalah C. Antara berikut yang manakah merupakan kuasa 2 sempurna? Okey. Kuasa 2 sempurna adalah nombor yang boleh punca kuasakan. Contohnya 4, 9, 1 saya lupa. 1 tu dia kuasa 2 sempurna. 16, 25. Kalau punca kuasakan, nanti dia akan dapat 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okey, jadi kita dapat nampak jawapan dia B, 16. Tetapi A bukan jawapan dia sebab kuasa 2 sempurna mesti positif, tapi ini negatif. Jadi A bukan jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah B. Ungkapkan nisbah 2 nisbah 5 sebagai peratusan. Kita tahu 2 nisbah 5 adalah 2/5. Jadi kita nak tukarkan kepada peratus. 2/5 darab dengan 100. Jadi 100 bahagi 5 adalah 20. Dan 20 darab 2 adalah 40. 40%. Jawapan dia adalah D. Bilangan unsur bagi set P A, B, C, D ialah okey, kita kira ada 4 unsur A, B, C, D. Jadi ada 4 kan. Jadi jawapan dia adalah B. 6. Raja di bawah menunjukkan sebuah sisi segi 4 ABCD. Dia nak cari apa nilai untuk X. Okey, dia ada 4 sudut. Kalau 4 sudut, jumlah sudut dia mestilah 360 kan. Jadi X sama dengan 360 tolak 74 tolak 130. Lepas tu tolak dengan petak ini bermaksud 90 darjah. Dia akan dapat 66 darjah. Jadi jawapan dia adalah A. 7. Antara berikut yang manakah jujukan nombor genap? Okey. Dia kata nombor genap Nombor genap tu adalah nombor even. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan panjang lah. Dan yang berlawanan dengan genap adalah ganjil. Ganjil tu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Itu ganjil. Jadi jawapan dia adalah C. Faktorkan selengkapnya. Okey. 2x kuasa 2 tolak 50. Okey, mula kita tahu yang ni boleh bahagi dengan 2. Dan yang ni pun boleh bahagi dengan 2. Jadi kita boleh faktorkan 2 dulu. Kita akan dapat
kita keluarkan 2 ni. 2, okey, dalam kurungan X kuasa 2. Sebab 2 darab X kuasa 2 kan 2X kuasa 2 kan. Tolak dengan 25. Sebab 2 darab 25 kan 50 kan sini. Okey. Lepas tu, kita boleh nampak 25 ni dia adalah kuasa 2 sempurna. Jadi, dan kita tahu ini adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ia sama dengan A tambah B, A tolak B. Okey, bukan A tolak B, A tolak B. Itu dah jadi ni dah. Kita akan dapat 2X tolak 5. Sebab punca kuasa 25 kan 5 kan. Lepas tu X tambah 5. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah C. Bukan C lah. Sorry. Jawapan dia adalah A. Aduh, cuai lah saya ni. B. Okey. Diberi V sama dengan U tambah AT. Cari nilai T. Kita tak tahu apa nilai T. Apabila V sama dengan 14, U sama dengan negatif 6 dan A sama dengan 2. Okey. 14, V adalah 14 sama dengan U. U dia adalah negatif 6 tambah 2T. Kita nak T saja. Jadi negatif 6 pindah sini akan jadi 14 tambah 6. Iaitu jadi 20 kan. Dia sama dengan 2T. Kita nak pindah ke sini. 20 bagi 2 sama dengan T. Dan 20 bagi 2 adalah 10. Jawapan dia adalah D. 10. Sebuah poligon sekata mempunyai sudut pendalaman 135. Apakah nama poligon itu? Okey. Formula untuk cari sisi adalah 360 bahagi dengan sudut peluaran. Okey. Ini formula dia. Jadi kita nak cari sudut peluaran untuk bentuk yang mempunyai sudut pendalaman 135. Jadi 180 tolak dengan 135 adalah 45. 45 adalah sudut peluaran dia. Jadi 360 kita bahagi dengan 45. Jadi kita akan dapat bilangan sisi dia adalah 8. Poligon yang mempunyai 8 sisi adalah oktagon. Okey. Sebuah bentuk geometri mempunyai satu tapak berbentuk bulatan dan satu bucu. Tapak, bucu. Satu tapak, satu bucu. Jadi jawapan dia adalah C. Kon. Cari jarak di antara titik 53 dan 58. Okey. Yang ni tak payah guna formula pun. Kalau guna formula tu membuang masa. Sebab tengok je kedudukan X dengan keduduk X dia ni. Okey, ni X, ini Y. Ini 5 dan 5 dah sama dah. Jadi okey, contohnya lah, ini 5. Okey, lepas tu ini 3 dan ini 8. Tengok, dia kedudukan sama. Jadi kita nak tahu apa jarak ni dengan ni. 8 tolak 3 lah. Jadi 8 tolak 3 adalah 5. Jadi jawapan dia adalah A. Menunjukkan keadaan turun naik data sebelum dan selepas dengan jelas dan meramalkan trend data dalam suatu tempoh masa. Okey, pernyataan-pernyataan itu sesuai merujuk pada. Okey, jawapan dia adalah graf garis. Sebab apa? Okey, sebab ni. Graf garis ni contohnya, saya nak buat trend tentang fidget spinner. Okey, ini adalah carta dia. Bukan carta, dia punya graf. Okey. Okey, ini adalah popularity fidget spinner. FS lah. FS tu maksudnya fidget spinner. Okey. Jadi, ini okey. Mula ni 2016. Waktu 2016 dia belum popular lagi kan. Okey. Waktu tahun 2017 dia dah jadi popular sampai sini. Ini popularity FS. Maksudnya fidget spinner lah. Okey. Lepas tu 2018 dia dah makin menurun dah. Macam ni. Okey.
2019 dia makin menurun populariti dia. Dan 2020 mungkin dia berada di atas ni, dan kemungkinan dia akan berada di part CX lah. Okay, jadi inilah kenapa line graph ni dia sesuai untuk guna ni, tapi yang lain tu dia tak sesuai. Okay, diberi M kuasa 3 darab M kuasa 2 sama dengan Mn. Cari nilai N. M asas dia sama dah, jadi kita potong dia. Kita akan dapat 3 darab tu bermaksud tambah 3 tambah 2 sama dengan N. 3 tambah 2 adalah 5. Jadi jawapan dia adalah D. Okay. Bundakan 0.869 betul kepada dua angka berti. Okay. 0.869. Okay, kosong ni dia berada di depan sekali, jadi dia bukan angka berti. Okay, kalau kosong dia berada di belakang ni, dia dikira sebagai angka berti sebab dia berada di belakang nombor yang bukan kosong. Jadi kita nak bundakan kepada dua angka berti. Dan cuba kita tengok 9 ni. 9 ni dia lebih besar daripada 5. Jadi yang ni kita buang. Jadi 6 ni kita tambah 1. Kita akan dapat 0.87. Ini membuatkan jawapan dia adalah C. Ungkapkan 0.0985 dalam bentuk piawai. Okey. 0.0985. Okey. 0 dan 0 ni dia bukan angka berti. Jadi kita nak pindahkan titik ni ke antara digit yang bukan sifar, iaitu antara 9 dan 8. Jadi kita undur sebanyak 2 kali. 1, 2. Setiap kali bila dia undur ke belakang, indeks dia akan jadi negatif. Dan setiap kali bila dia undur ke depan, indeks dia akan jadi positif. Jadi 1, 2 ini bermaksud 9.85 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Okey, kena letak 10. Jadi jawapan dia adalah A. Bukan A, B. Sorry. 17. Antara yang berikut, yang manakah merupakan simpanan? Okey, ini senang je. Hartanah, saham dan amalan saham bukan simpanan, dia pelaburan. Jadi kalau nampak perkataan simpanan ni, jadi jawapan dia D lah, sebab dia kata mana yang simpanan. Jadi D jawapan dia. Okey, 17. Antara yang 18. Antara berikut yang manakah normal kepada satah TUVW? Okey, mana TUVW? Okey, saya highlight benda ni. Okey, sekejap Okey, ini dan ini. Kita nak tahu garisan yang mana dia berdiri 90 darjah tegak dekat permukaan ini. Okey, mari kita tengok PS. PS adalah di sini. Tetapi PS dia tak berdiri tegak 90 darjah dekat TUVW ni. Dia berdiri tegak dekat garisan PQ. Ya, saya dia berdiri tegak kat garisan PQ je. Dia macam ni. Okey, jadi PS bukan jawapan dia. TW. Mana TW? TW. Okey, dia berada di sini. Okey, sebenarnya TW ni dia sebahagian daripada satah TUVW. Jadi di mana ada berdiri tegak kan? Jadi dia cuma baring je kan? Sebab dia kata plane TUVW kan? Sebab ini TW. Jadi di mana ada berdiri tegak ke dia baring je? Jadi B bukan jawapan dia. Kita tengok QU. QU berada di sini. Okay, QU dia bukan berdiri tegak, dia bengkok. Dia lebih kurang macam 45 darjah lah, macam tu. Dia bukan berdiri tegak. Jadi QU bukan jawapan dia. Dan RW kita boleh nampak dia berdiri tegak pada permukaan TUVW sebab dia berdiri tegak 90 darjah.
Jadi, jawapan dia adalah D. Tentukan kecerunan dan pintasan Y bagi persamaan Y sama dengan negatif 5X tambah 8. Okey. Kita tahu persamaan untuk garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Dengan M ni adalah kecerunan dan C ni adalah pintasan Y. Jadi, kecerunan dia negatif 5 dan pintasan Y dia adalah 8. Jadi, kita dapat jawapan dia adalah A. Dan akhirnya, soalan 20. X ialah satu titik dengan X ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik S dan U. Okey, mana S dan U? Ini S, ini U. Dan Y ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 cm. Dikata sentiasa kan? Okey. Ini titik A. Dikata saya highlight ini hitam. Okey, sebelum tu saya lupa nak baca soalan ni. Dalam rajah di bawah RSTU ni, dia segi empat sama. RSTU dia segi empat sama. Okey. RSBU ialah sukuan bulatan berpusat A. Okey. Jadi, apa yang boleh nampak? Ini R, ini S, ini B dan ini U. Jadi, bila tengok ni, awak akan nampak ini adalah sukuan bulatan. Maaflah, buruk. Dan R ni, dia adalah pusat dia. R ni pusat. Okey, dia kata antara titik A, B, C, D, yang manakah titik persilangan lokus X dan Y? Okey. Dia kata dia kata lokus X ni dia adalah jarak dia sentiasa sama dari S dan U. Jadi mungkin ini adalah lokus X lah. Ini lokus X. Sebab apa? Sebab dia ni. Okey. Kalau saya sambungkan S ke A dan S ke U, dia sama jarak. Jadi inilah X. Lepas tu, apa kata kalau saya sambungkan S, B, U? S, B dan U. Dia sama jarak juga kan? Okey, kalau S, B, S, C, U. Dia sama jarak juga. Macam ni. Dan kalau S, D, U, sama jarak. Mana-mana pun awak buat ni ke, dia sama jarak. Jadi ini adalah lokus X. Y mana? Okey, Y ni dikata dia sentiasa 5 cm dari A. Okey, ni A. Kita tahu A ni pusat dia. Jadi yang ni adalah 5. Ataupun mana-mana pun, yang ni pun 5. Yang ni pun 5. Mana-mana. Jadi kita dapat yang ni adalah Y. Jadi apa yang bersilang? Ini X. Jadi yang bersilang dia adalah B lah. Okay, itu saja untuk bahagian A. Nanti saya akan sambung buat bahagian B dan C.